Baik, Alhamdulillah, Auda kembali kita bersama lagi dan sekarang kita bersama dalam segmen komersial kita iaitu peranan jururawat dalam era kesihatan moden. Baik, 3 orang narasumber kita telah pun bersedia di studio Rampai Pagi pada saat ini. Jadi saya persilakanlah Atul ya untuk mengenalkan siapakah tetamu-tetamu kita pada pagi ini. Silakan Atul. Baik, kita bersama Puan Nur Munirah Nakiah binti Syafiee iaitu selaku eksekutif kemasukan pelajar JCHS. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Dan Tuan Rozi bin Ismail iaitu selaku pakar jururawat klinikal kawalan jangkitan JPMC. Assalamualaikum Tuan. Dan juga Muhammad Faik Firas bin Razani iaitu selaku penuntut JCHS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, 3 narasumber kita yang bersama pada hari ini untuk menjelaskan dalam wawancara kita mengenai dengan peranan jururawat dalam era kesihatan moden. Jadi tadi mulakanlah. Silakan. Tadi mulakan bersama Tuan Rozi terlebih dahulu. Mungkin Tuan ya boleh mengongsikan bagaimana profesi ini khususnya kejururawatan telah berkembang dalam dan juga berubah dari masa ke semasa khususnya di negara Brunei Darussalam. Ya, terima kasih atas soalannya. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih juga kerana mengundang kami ke studio pada pagi ini. Ya, profesion kejururawatan di Brunei telah mengalami transformasi yang sangat ketara sejak beberapa dekad yang lalu. Dahulu jururawat lebih dilihat sebagai pembantu kepada doktor, menjalankan tugas-tugas asas seperti memberikan ubat, mengambil bacaan tekanan darah dan menjaga kebersihan pesakit. Namun pada hari ini peranan jururawat telah berkembang jauh lebih daripada itu. Kita ni dapat lihat peningkatan dalam tahap pendidikan jua dari latihan atas kejururawatan yang kini ke tahap diploma, ijazah sarjana muda, malah ada yang mencapai peringkat sarjana dan PhD. Jururawat di Brunei kini dilatih untuk membuat penilaian klinikal, menyumbang dalam pelan rawatan pesakit dan terlibat dalam penyelidikan serta pengurusan dasar kesihatan. Teknologi juga telah merubah cara jururawat bekerja, penggunaan sistem elektronik dalam rekod pesakit, pemantauan vital secara digital serta penggunaan peralatan moden memerlukan jururawat yang berpengetahuan luas dan cekap. Selain itu, bidang kepakaran juga semakin berkembang. Kini kita ada jururawat pakar dalam pelbagai bidang seperti penjagaan kritikal, kesihatan mental, kawalan jangkitan, rawatan luka dan banyak lagi. Itu dia. Ya. Kemudian Tuan mungkin dapat dijelaskan apa pula peranan penting seorang jururawat dalam masa akan datang tentang penjagaan kesihatan di negara Brunei Darussalam. Terima kasih. Ya, jururawat akan terus memainkan peranan yang amat penting dalam sistem kesihatan negara. Dalam masa akan datang, saya percaya jururawat akan menjadi tulang belakang kepada penjagaan kesihatan primary dan community di negara Brunei Darussalam. Dengan cabaran penyakit kronik yang meningkat seperti diabetes, hypertension dan kesihatan mental, jururawat perlu berada di barisan hadapan dalam pendidikan kesihatan, pencegahan penyakit dan pemantauan rawatan jangka panjang. Jururawat juga dijangka memainkan peranan lebih besar dalam penjagaan berasaskan rumah, home based care, terutamanya dalam populasi warga emas yang semakin meningkat. Kini kita akan memerlukan jururawat yang bukan sahaja cekap secara klinikal tetapi juga mempunyai empati yang tinggi dan kefahaman mendalam terhadap penjagaan holistik. Tambahan pula dalam era pasca pandemik, peranan jururawat dalam kesiapsiagaan bencana, pengawalan jangkitan dan pengurusan kesihatan awam akan menjadi lebih kritikal. Maka pelaburan dalam pembangunan profesional jururawat harus menjadi keutamaan negara demi memastikan sistem kesihatan kita ini terus kukuh dan mampan dengan penerapan amalan berasaskan bukti, evidence based practice. Penjagaan yang diberikan akan menjadi lebih berkualiti dan selamat. Dan di kesempatan ini juga saya ingin menggalakkan lebih ramai anak muda kita ni menyertai kami dalam profesion ini. Sekiranya anak-anak bis kita inginkan kerja yang bermakna, suka menolong orang, penuh kasih sayang dan memberi impak besar kepada masyarakat kerana jururawat ini adalah profesion yang sangat sesuai dan stabil. Alhamdulillah ya. Demikian tadi Auda, kita telah pun berkenalan dan juga telah pun mendapat penjelasan daripada Yang Mulia Tuan Rozi Ismail tadi mengenai dengan akan tanggungjawab jururawat. Dan pada pagi ini sebelum kita bersama dengan Puan Nur Munirah, kita akan menyaksikan satu video ya. Jadi kepada auda penonton sekalian, terus bersama kita pada pagi ini kita saksikan bersama.
In the world of healthcare, every moment counts. Sometimes, every moment is a chance to learn. Welcome to JPMC College of Health Sciences, or JCHS, where we believe that every learning moment is vital, propelling you to its becoming a proficient and compassionate healthcare professional. At JCHS, we're more than an institution. We're a gateway to a future on healthcare excellence. We understand the importance of these learning moments in shaping your readiness for real-life scenario. Our commitment is to inspire excellence through experiential learning, setting global benchmarks that keep you at the forefront of the ever-evolving healthcare landscape. Cutting-edge technology is seamlessly integrated, ensuring you're professionally competent and well-prepared. Guiding you on this journey are our dedicated educators, each equipped with years of practical experience. They impart wisdom and share unique perspective, making your learning experience rich and insightful. Fostering curiosity is at our core, promoting a research-oriented approach that aligns with current healthcare trends. But our commitment doesn't end there. Beyond the classroom, our wellness and recreational programs delve into the human aspect of healthcare, cultivating compassion and empathy in your professional demeanor. Armed with the right tools, expert guidance, and a perseverance-driven mindset, success becomes an integral part of your educational journey. As you step into tomorrow's healthcare professionals, remember, the path doesn't end with nursing. JCHS opens doors to diverse and international career paths, where your perseverance fuels your success in any healthcare profession you choose. Come, be part of JPMC College of Health Sciences and embark on a journey where every learning moment counts, and your potential knows no bounds. Be tomorrow's healthcare leaders, and it starts here. Baik, demikianlah tadi Auda kita bawakan satu petikan video mengenai dengan aktiviti ataupun dengan lebih rincinya lagi dengan ketani menyaksikan video tersebut ya. Jadi sekarang kita serahkan pada tetamu kita yang kedua, silakan Atul. Kita akan bersama Puan Nur Munirah ya. Kita akan mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan kemasukan ke JCHS ini dan mungkin ya Puan Nur Munirah boleh mengongsikan sedikit mengenai dengan JPMC College of Health Science, itu singkatannya JCHS kepada para penonton yang mungkin baru mendengar tentang college ini. Okey, terima kasih Puan atas soalannya. Sebenarnya JPMC College of Health Sciences ini atau ringkasnya JCHS adalah merupakan sebuah institusi pengajian tinggi sains kesihatan swasta yang pertama ditubuhkan di negara Brunei Darussalam. JCHS ditubuhkan pada 14 Julai 2022 hasil usaha sama di antara Jurudong Park Medical Center Brunei dan Far Eastern University dari Republik Filipina dengan hasrat untuk melahirkan tenaga profesional kesihatan yang berkualiti tinggi dan berkemahiran. Ini adalah bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat dalam sektor kesihatan, terutama dalam bidang kejururawatan, bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di peringkat antarabangsa. JCHS pada masa ini ada menawarkan dua program, iaitu Foundation in Science Certification selama setahun. Ini merupakan program kursus bridging dan program Bachelor of Science in Nursing selama 3 tahun. Kedua-dua program ini adalah program yang diiktiraf oleh Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan MKPK Kementerian Pendidikan. Program ini juga memberi tumpuan kepada asas kejururawatan, kemahiran klinikal serta latihan praktikal di hospital dan di pusat-pusat kesihatan. Selain itu juga program kami juga membantu membina kemahiran komunikasi, yang mana kita tahu komunikasi ini adalah asas yang sangat penting dalam bidang kejururawatan. Untuk pengetahuan umum juga, masa ini JCHS mempunyai seramai 305 penuntut
yang mana penuntut tahun kedua dalam program Bachelor of Science in Nursing akan dijangkakan menamatkan pengajian mereka pada tahun hadapan, di mana selesai pengajian mereka bolehlah memohon pekerjaan ataupun menyambung pengajian mereka di dalam ataupun di luar negeri, insya-Allah. Kemudian Puan, kita ingin mengetahui seramai ataupun sejumlah daripada 305 orang penuntut pada masa ini, ya. Betul. Jadi apakah mereka itu terdiri daripada orang Ketani ataupun ianya ada melibatkan daripada penuntut-penuntut daripada luar negara juga? Okey. Dalam jumlah 305 penuntut itu, penuntut kami adalah daripada lokal dan antarabangsa juga. Yang paling ramai adalah daripada Filipina, Malaysia, Nepal pun ada juga. Kebanyakannya lokal lah, Bruneian. Ya, sebab apa? Bila kita perhatikan daripada petikan video yang seperti tadi yang kita persembahkan untuk penonton di luar sana, ada beberapa mungkin tenaga pengajar ataupun tenaga pelatih yang terdiri daripada orang luar, ya. Jadi dan kita ingin mengetahui ini penting juga, kita rasa penonton kita di luar sana ingin mengetahui bilakah pendaftaran dan juga pengambilan pelajar yang akan dibukakan. Okey. Pendaftaran bagi pengambilan pelajar untuk kemasukan Ogos telah pun dibuka sehingga 25 Julai 2025. Kepada para pemohon yang berminat, bolehlah membuat permohonan mereka sekarang. Sesi pengajian akan bermula pada hari Isnin 18 Ogos 2025. Di sini kami amat menggalakkan para pelajar lepasan sekolah menengah tingkatan 6 dan teknikal, khususnya dari aliran sains, untuk mengambil peluang ini untuk menyambung pengajian mereka di dalam bidang yang sangat diperlukan ini. Okey, jadi di mana sebenarnya mereka ini untuk mendapatkan permohonan berkenaan dan juga mengetahui maklumat lebih lanjut lagi? Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut lagi dan untuk mendapatkan borang, kita bolehlah melalui laman sesawang kami di www.jchs.edu.bn ataupun melalui Instagram kami iaitu JPMC Brunei College. Kami juga menjemput orang ramai untuk mengunjungi kampus kami yang terletak di Blok 2C Jalan Ong Sompeng. Kampus kami ini pun ramai juga yang confused because ada yang fikir kami terletak di Jurudong, kami terletak di Jalan Ong Sompeng di bandar. Untuk mendapatkan khidmat nasihat tua secara terus semasa waktu bekerja sahaja, iaitu setiap hari Isnin hingga Jumaat dari jam 8.30 pagi hingga 4 petang. Bagi sebarang pertanyaan, kami juga boleh dihubungi melalui WhatsApp di talian 866-1734 ataupun dengan menghantarkan email ke unit kemasukan JCHS .admissions@jchs.edu.bn. Jadi tidak lewat order, ya, sebelum 25 Ogos, ya Puan, ya. 25 Ogos 2025 kepada bis kita, khususnya kepada ibu bapa Lahatul, ya, dan juga kepada mungkin ada daripada belia kita yang ingin menceburkan diri dalam bidang ini, jangan sampai terlewat untuk pengambilannya pada pengambilan Ogos 25 Ogos 2025. Itu yang dapat kita saksikan, ya. Jadi pada 25 Jun ini merupakan Open Day, hari terbuka. Hari terbuka. Bermula pada jam 10 pagi, ya Puan, ya. Ya. Jadi kita dapat saksikan nerusi paparan yang telah pun kita sediakan nerusi skrin TV bis kita. Dan kita juga ingin mengetahui ni, adakah apakah antara yuran pengajian dikenakan kepada pelajar yang menuntut di JCHS ini? Okey, ini merupakan salah satu soalan yang selalu kami terima ni, mengenai yuran pembayaran ini. Jawapannya adalah ya, yuran pengajian adalah dikenakan kepada semua pelajar yang mengikuti pengajian di JCHS. Untuk pengetahuan semua, yuran bolehlah dibuat secara tahunan, suku tahunan dan bulanan, secara tunai di kaunter pembayaran JCHS ataupun melalui pemindahan wang. Ya, teruskan, ya. Okey, itu di antara yuran, ya. Ya. Dan kita ingin mengetahui pula bagaimana pula para penonton boleh mendapatkan maklumat lanjut. Dan jika tadi mungkin dapat kita kongsikan sekali lagi, Puan, untuk mendapatkan maklumat lanjut dan juga membuat permohonan, mungkin nombor tadi ada yang tidak sempat untuk mendapatkannya, mungkin dapat dijelaskan Puan sekali lagi. Okey,
Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai borang permohonan, bolehlah melayari di laman web rasmi kami di www.jchs.edu.bn ataupun melalui WhatsApp kami di talian 866-1734. Borang juga boleh didapati di Instagram kami di JPMC Brunei College. Baik, dan juga untuk hari terbukanya iaitu pada 25 Jun 25 ya. Jadi dengan adanya hari terbuka yang akan diadakan pada 25 hari bulan ini nanti, dan apakah antara objektif hari terbuka itu diadakan? Okey, untuk pengetahuan umum, JPMC College akan mengadakan hari terbuka pada 25 Jun 2025 dari jam 10 pagi hingga 4 petang di kampus kami yang terletak di Blok 2C, Jalan Ong Som Pengah. Antara aktiviti yang akan dijalankan sempena hari terbuka ini termasuklah lawatan kampus untuk para pengunjung untuk melihat sendiri kemudahan yang disediakan di JCHS. Kempen derma darah dan saringan kesihatan secara percuma juga akan diberikan yang akan dikendalikan oleh jururawat dari JPMC dan pelajar kami sendiri. Selain itu juga akan terdapat gerai-gerai jualan makanan dan juga aktiviti cabutan bertuah, dan yang terutama sekali pendaftaran terus di kaunter pendaftaran kami untuk kemasukan bagi pelajar sesi Ogos 2025. Jadi di sini kami ingin mengambil kesempatan untuk mengalulukan semua penonton ataupun orang ramai, terutama sekali lepasan pelajar, untuk datanglah menyaksikan, mengalami sendiri akan kemudahan yang ditawarkan di JCHS. Okey, itu dia. Puan, ada yang sempat bertanya apakah hari terbuka tersebut hanya diadakan sehari ataupun macam mana? Okey, hari terbuka tahun ini akan dibukakan sehari sahaja. Sehari saja. Ambillah Sehari peluangan ini. saja. Ambil peluangan ini beramai-ramai. Tadi kan kita sempat berbual semasa off air, jadi macam kemasukan untuk pelajar ini nanti, peringkat umurnya macam mana? Okey, tidak untuk syarat-syarat kemasukan untuk memasuki kedua-dua program ini tidak ada had limit umur. So siapa saja adalah diterima masuk, tapi mesti ikut syarat-syarat mesti masuk, entry requirement-nya mesti tepatlah, terutama sekali mesti ada mempunyai mata pelajaran sains. Mesti ada mata pelajaran sains. Rasa-rasanya tadi boleh ikutlah. InsyaAllah. Jika berminat, kenapa tidak? Kerana itu tadi yang Atul tanyakan kepada tetamu kita. Baik, sekarang kita beralih pula bersama dengan tetamu kita, iaitu bersama dengan Muhammad Faik Firas. Betul ya? Maafkan saya kalau saya salah sebut bersama dengan panggilnya apa ni? Firas. Okey, bersama dengan Firas. Mungkin Firas boleh kongsikan pengalaman Firas sendiri di JCHS ini? Boleh. Saya adalah penuntut tahun kedua dalam program Bachelor of Science in Nursing. Sepanjang saya belajar di JCHS, pengalaman saya sangat bermakna dan menyeronokkan kerana program yang ditawarkan seperti yang disampaikan tadi, foundation dan degree, betul-betul membantu membentuk kefahaman saya dalam bidang kesihatan. Di mana program foundation contohnya sangat membantu saya untuk membina asas yang kukuh dalam modul penting seperti anatomi and physiology, biochemistry dan lain-lain. Ia juga membantu untuk sebelum masuk ke tahap degree dan bila masuk ke tahap degree, pembelajaran menjadi lebih mendalam. Jadi kami mula diberi lebih banyak latihan praktikal tapi dalam masa yang sama juga diberi tekanan yang kuat juga di dalam teori yang penting. So gabungan kedua-dua ini sangat penting sebab ia juga boleh membantu kami bersedia untuk dunia sebenar, terutama semasa menghadapi situasi klinikal nantilah. Dan di sekolah di JCHS juga lengkap dengan kemudahan moden seperti simulator klinikal di mana kami boleh berlatih kemahiran praktikal dalam persekitaran yang selamat sebelum betul-betul berdepan dengan pesakit yang sebenar. Bagi saya ini sangat membantulah untuk meningkatkan keyakinan diri saya dan pelajar lainlah. Dan sebagai pelajar tahun kedua juga saya berpeluang untuk mengikuti program penempatan klinikal selama 5 minggu di mana kami dihantar ke pelbagai hospital di pelbagai daerah hospital berlainanlah. Dan pengalaman ini memang membuka mata saya di mana setiap tempat ada cara bekerja yang berbeza. Dan ia betul-betul untuk melatih saya untuk menjadi lebih fleksibel dan berdikarilah. Ya. Baik, Firas, sebelum Firas menceburkan diri dalam jurusan yang dipilih ini, apa yang membuat Firas terdorong untuk mengambil jurusan ini?
Sebenarnya seperti yang dari kita tahu di bangku sekolah yang dari sekolah rendah dari sekolah rendah kalau memang ada impian macam mana? Memang ada kira seperti yang kita tahu profesion kejururawatan ini didominasikan oleh perempuan seperti yang dulu kita sampaikan. Tetapi bagi saya sendiri profesion ini adalah minat saya sendiri kerana saya ingin membantu merawat pesakit seperti suka menolong orang yang disampaikan tadi. Jadi memang betul je bila Firas mengatakan jururawat ini banyak dikategorikan golongan perempuan. Yes. Tapi kalau dulu kan jururawat orang tahu perempuan. Kalau macam lelaki yang jadi jururawat memang jururawat lah. Ya, jururawat. Memang jururawat lah. Memang jururawat. Bahkan kadang-kadang kena panggil dresser. Ya, dresser. Memang tapi sebenarnya memang ia jururawat. Jururawat. Jadi bila mana ketika ini bila Firas sendiri mengikuti kursusan ini ataupun mengikuti bidangan ini, adakah rakan-rakan yang lain ikut serta ataupun Firas memang terdorong sendiri untuk mengikuti? Terdorong sendirilah. Juga ibu bapa juga ada yang untuk menolong untuk kira menasihatkan supaya boleh lagi memilih jurusan ini lah supaya dapat kenapa mengikuti. Jadi setelah ini merupakan tahun kedua Firas berada di sana. Jadi mungkin dapat ceritakan sedikit pengalaman perasaan Firas sendiri. Bagaimana perasaan Firas selama berhadapan dengan tahun pertama memang berhadapan dengan pelajar-pelajaran ataupun kursus yang diberikan. Tahun kedua mesti pengalaman yang jauh lebih mencabar lagi. Jadi mungkin dapat diceritakan, dikongsikan khususnya kepada para budak kita yang mungkin berhasrat ataupun berminat untuk mengikuti jejak Firas. Silakan. Bagi saya sebagai pelajar tahun kedua di mana saya sudah ditempatkan untuk clinical di hospital lah, dan bagi saya di hospital di mana teori adalah praktikal adalah lebih penting daripada teori di hospital, di mana di sana yang membuat kita hands on membuat seperti dressing apa segala di mana lebih confident lah. Lebih confident lah untuk hanya di sekolah tu selalunya untuk belajar teori, di mana di hospital lah tempat tadi untuk belajar sebenarnya dengan pesakit-pesakit sebenar lah untuk menambah confident. Okey. Jadi kita ingin bertanyakan kepada Puan Nur Munirah antara ada offer, ada promonya, tawarannya. Mungkin boleh diperjelaskan di sini. Tawaran kemasukannya maksudnya. Tawaran kemasukan ini permohonan adalah dibukakan sekarang sehingga 25 Julai 2025. Syarat-syarat kemasukan seperti lulusnya O-level lah, mesti ada 4 O-level. Salah satu mata pelajaran yang penting adalah sains dan 3 tu mesti English medium science, English medium subject. And untuk bachelor degree, syarat kemasukannya mesti pas 2 A-level tu kita. Selesai selepas habis program bachelor, penuntut-penuntut adalah boleh memohon pekerjaan ataupun melanjutkan lagi pelajaran mereka di peringkat yang lebih tinggi lagi, sama ada di Brunei ataupun di luar negeri. Sebab ada yang dikongsikan di sini, JCHS Open Day, enroll on the spot. Yes. Dapat 20%. Iya, itu untuk Open Day, siapa-siapa yang memohon semasa Open Day akan diberikan diskaun untuk baju uniform, school uniform ada dibagi diskaun. Okey, itu untuk uniform. Yes, untuk uniform. Jangan silap. Jangan silap. Bayar yuran tapi uniform ada diskaun 20%. Jadi sebagai pakar jururawat mungkin Tuan Rosie mempunyai pandangan kepada anak muda masa ini yang mengikuti terutama sekali macam contohnya Firas mungkin dan juga bagaimana rakan-rakan. antara sarannya. I think mesti ada sikap open minded lah. Kalau macam kena tagur tu jangan diambil take it ambil hati lah, don't take it in negative way. Kalau kena tagur tu you take it in a positive way, because sometimes when we tagur tu it's actually helping you guys to prepare yourself in the in future. And then mesti banyak bertanya dalam apa jua, kalau jangan
make an assumption, mesti banyakkan bertanya lah. Supaya betul tak more confident. Alhamdulillah, sebenarnya apabila banyak menghadapi saat-saat kecemasan ya. Itu penting. Itu penting ya. Baik, nampaknya kita sudah kerana masa kita amat sangat mencemburui kita untuk bersama dengan 3 orang narasumber kita pada pagi ini. Jadi untuk itu kita ucapkan ribuan terima kasih ya kepada Puan Nur Munirah dengan penjelasan yang pun disampaikan sebentar tadi, Tuan Rozi Ismail dan juga Muhammad Firas bin Razani. Dengan adanya penjelasan BIS kita dapat membantu ya, ini khususnya kepada ibu bapa, penjaga dan juga bagi mereka khususnya belia remaja ketani yang ingin berkecimpung dalam bidang ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.